Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya? Waalaikumsalam Doktor. Boleh? Salam boleh madam. Okay, so kita nak start kelas. Before kita start kelas, nak minta siapa ya? Safiuddin ada tak? Ada doktor. Boleh Safiuddin bacakan doa? Boleh. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sta' alaina hikmataka wa isyu' alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Okay, terima kasih. So, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Okay, terima kasih kerana join kelas kita pada hari ini. Sekali lagi saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Hari ini dah raya yang ke berapa? 8, 9, 10, 11, 12 hari dah. Dah 12 Syawal. Okay, so mungkin ada yang dah start untuk puasa 6 atau yang masih beraya. So apa-apa pun stay safe. So hari ni kita nak continue kita punya kelas. Before this, dah 3 kali dah saya bagi recording. Okay, recording berkenaan dengan all the measurement yang kita boleh buat untuk kita punya data. Before tu kita belajar macam mana kita nak organize data kita dalam bentuk graph, dalam bentuk bar chart, dalam bentuk histogram, dalam bentuk OGIF. Okay, and then kita belajar a few types of measurement di mana type of measurement ni kita buat kepada quantitative data. Okay, kepada quantitative data untuk kita kira mean, mode dan median. So kita ada four importance measurement. Yang pertama adalah measure of central tendency, di mana under measure of central tendency kita ada mean, mode dan median. Okay, dekat dalam mean, mode dan median, dalam video saya tunjuk macam mana nak kira mean, mode dan median untuk group data dan ungroup data. Sebelum tu kita dah belajar macam mana daripada ungroup data kita nak groupkan dia, nak jadikan dia dalam table. Okay, lepas tu dalam measure of central tendency kita belajar pula macam mana daripada macam mana kita nak cari mean, mode dan median kalau kita ada group data dengan ungroup data. Okay, and then kita ada yang kedua measure of position or location. So untuk measure of position of location, if you have been asked to find what is the measures of position, awak kena tahu kalau dia kata measures of position ataupun measures of location ada 3 benda. Yang pertama Q1, quartile, first quartile. Yang kedua Q2, second quartile, ataupun Q2 ni sebenarnya adalah median of the data. Dan yang ketiga adalah Q3, which is the third quartile. Okay, so quartile adalah measures of position ataupun location. Sometimes kita guna percentile. So percentile ni kalau Q1 dia adalah 25th percentile, 25%. 25% of the data Q1. Kalau Q2 dia 50-50 sebab di tengah-tengah. Q2 tu adalah median. So dia adalah 50 percentile. Percentile ni persen. So persen ni dia dalam bentuk 100. Okay, ratus. So kalau Q1 dia adalah 25%. Kalau Q3 dia adalah, okay saya lukislah senang Saya nak share screen. Boleh nampak tak saya punya screen? Nampak Doktor? Okay, so hari ni kita nak bincang tutorial tapi sebelum tu kita buat sedikit revision lah. Tak secara menyeluruh. Okay, so kalau kita bercakap tentang measure of position is about quartile. Kita ada Q1, kita ada Q2 dan kita ada Q3. So apa dia first quartile, second quartile and third quartile? First quartile ni dia sebenarnya membahagikan data kita. First quartile dia duduk dekat sini. Okay, dia membahagikan data kita. Di bawah first quartile ni akan ada 25% of the data dan di atas first quartile akan ada another 70% of the data. That's why if we are talking in term of percentile, sometimes dia guna quartile, sometimes dia guna percentile, tapi sebenarnya dua-dua ni benda yang sama. Kalau dia bercakap tentang 25th percentile, dia sebenarnya sama dengan Q1, first quartile. 25th percentile maksudnya 25% data berada di bawahnya. Okay, percentile yang ke-25. Okay, so dia adalah 25th
percentile dia sama dengan Q1. If we are talking about Q2 ataupun second quartile adalah sebenarnya median. Okay, second quartile dia sebenarnya adalah median. Di mana second quartile ni dia membahagi data awak. Di bawah second quartile ada 50% of the data. Di atas second quartile ada 50% of the data. Dia tengah-tengah. Okay, atau in term of percentile, kuartal ni dia sama dengan 50th percentile. Percentile yang ke-50 sebab dia adalah di tengah-tengah. Okay, dia sebenarnya adalah benda yang sama. Maksudnya, if we are finding the value of Q2, kita cari apa dia value of Q2. Okay, di bawah value Q2 ada lagi 50% of the data. Di atas value Q2 ada lagi 50% of the data. Q2 ni dia membahagi data kepada setengah-setengah. Kalau Q1 dia membahagi data awak kepada 25-75. Okay. Manakala Q3 pula, okay, third quartile pula, dia adalah di sini, dia membahagi data kita. Di bawah Q3 kita akan ada 75% of the data dan di atas Q3 kita ada 25% of the data. So Q3 ni kalau kita sebut dalam term of percentile, dia adalah 75th percentile. Dia adalah percentile yang ke-75 kerana di atasnya ada 25% of the data, di bawahnya ada 75% of the data. Okay, so ini adalah measures of position. So when soalan tanya awak, cari measures of position, maksudnya awak kena cari Q1, awak kena cari Q2, awak kena cari Q3. Okay, sometimes dia tak bagi tahu, cari first quartile, cari third quartile, tak. Dia terus bagi tahu, cari measures of position. So you need to know, kalau measures of position or sometimes dia guna measures of location, maksudnya dia suruh kita cari Q1, Q2 dan Q3. Okay. Alright. And then kita ada yang ketiga. Yang ketiga adalah measures of central tendency, measures of position or location. Yang ketiga adalah measures of dispersion. Dispersion ni adalah apa dalam bahasa Melayu? Kerawakan ke? Dispersion adalah taburan data awak. Okey, sejauh mana data awak ni bertabur? Adakah dia bertabur macam mendekati purata mean ataupun dia bertabur menjauhi purata scattered dia? Maksudnya taburan dia lah. Okey, adakah dia berterabur dekat-dekat atau dia berterabur jauh-jauh? So itu adalah measures of dispersion. So under measures of dispersion kita ada beberapa measurement. Yang pertama adalah range. Yang kedua adalah interquartile range. Nanti kita buat tutorial, sambil-sambil tu kita akan tengoklah ada formula-formula ataupun awak boleh tengok balik video-video dan nota yang saya share. Okay, and then kita ada quartile deviation, kita ada standard deviation dan kita ada variance. Okay, so itu adalah under measure of dispersion. And then kita ada yang the last one yang saya baru share semalam adalah measure of skewness. Measure of skewness ni adalah ukuran tentang taburan data kita. Adakah taburan kita banyak ke kanan, banyak ke kiri ataupun normally distributed. Apa maksud banyak ke kanan? Maksudnya kalau kita lukis graf, kita punya data tu banyak berat ke sebelah positive value. Ataupun mungkin dia berat kepada negative value, skewed to the left, skewed to the right ataupun normally distributed. Okay, so under measure of skewness, dia adalah berkenaan dengan ukuran-ukuran berkenaan dengan taburan data. Adakah taburan data kita normal? Maksudnya di sebelah kiri dengan di sebelah kanan sama value ataupun lebih kepada positive value di sebelah kanan atau lebih kepada negative value di sebelah kiri. Okay, so itu under measure of skewness. So under measure of skewness kita ada normally distributed data, kita ada skewed to the right, kita ada skewed to the left, and then kita boleh juga ukur kita punya degree of skewness ataupun kadar taburan data kita tu, okay, dengan menggunakan Pearson coefficient of skewness, PCS value. So ada formula dia macam mana nak kira PCS value. Ataupun kita boleh lukis Wishker box and Wishker plot untuk tengok kita punya skewness of the data. So sambil-sambil kita buat tutorial nanti kita akan
ulanglah sikit formula-formula. Ataupun awak boleh sentiasa rujuk kepada saya punya nota. Dalam nota tu dah ada semua, apa dia position, apa dia measure of skewness, apa dia measure of dispersion, apa dia measure of central tendency, macam mana nak kira formula-formula dia, semua ada dalam nota. Alright, so ini adalah exercise chapter 2 yang saya share di dalam Google Classroom. So kalau dah buat, boleh compare dengan jawapan awak. Kalau belum buat, kita boleh bincang sama-sama. Okey, macam mana kita nak jawab soalan ni. Mungkin tak sempat, so mana yang tak sempat tu nanti saya akan share jawapan dia. Okay, so jangan lupa untuk key in attendance for today. Saya akan compare dengan attendance dalam apa? Dalam kita punya Microsoft Teams. Alright class. So soalan yang pertama, dia kata the following data represent the citric acid concentration in various soft drink. So data ni adalah data yang menunjukkan concentration, kepekatan citric acid dalam beberapa soft drink. Soft drink ni I guess. Okay, so soalan yang pertama dia suruh kita cari find the mean and mode. So mean ini adalah purata, mode ini adalah kekerapan. So mean kita punya simbol adalah X bar. Okay, mode kita punya simbol apa? Kalau mode X, atas dia ada apa? Topi. Topi. Okay, mode simbolnya adalah topi macam ni. Kalau median X, ini median. Okay, so jangan tertukar. X bar adalah mean. Kalau mode atas dia topi, kalau median atas dia keli. Alright, so sekarang dia suruh kita cari mean dan mode. So macam mana kita nak cari mean? Ini adalah ungroup data. Macam mana kita tahu dia adalah ungroup data? Kerana dia duduk macam ni lah. Dia tidak digrupkan di dalam mana-mana table atau dia tak letak dalam table. Okay, so ni adalah ungroup data. Okay, so macam mana kita nak cari mean ungroup data? Formula dia adalah, okay, formula untuk cari mean ungroup data adalah summation of all the data bahagi dengan bilangan data. Okay, so untuk kita cari mean for ungroup data, okay, mean X bar adalah summation of semua data bahagi dengan bilangan data. XI ni maksudnya data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga, sampailah berapa banyak data yang kita ada. Okay, so awak just perlu tambah sahaja. 2 tambah dengan 1.7, tambah dengan 3.8, tambah dengan 2.7, tambah 0.8, tambah semua. Awak akan dapat jawapannya 29.4. Kalau awak tambah, awak kena bahagi dengan berapa? Berapa N kita? 14. 14. Kenapa N kita 14? Kerana N itu adalah bilangan data. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 darab dengan 2, awak ada 14 data. So bahagi dengan 14. So your mean will be 2.1. Okay. So soalan tanya juga tentang mode. Okay. So mode ini adalah kekerapan. Apa maksud kekerapan? Maksudnya apa dia data yang kerap exist dekat dalam awak punya distribution, kat dalam awak punya data ni. Kalau awak tengok, ada tak data yang dia muncul lebih daripada sekali ataupun yang paling banyak muncul. So kalau awak tengok dekat sini, mode awak adalah 0.8. Kenapa 0.8? Sebab yang data lain ni sekali je. Okay, tapi 0.8 ada 3 kali. 1, 2, 3. Dia paling banyak muncul dalam kita punya data. Maksudnya ada 3 soft drink yang mempunyai concentration citric acid yang sama, iaitu 0.8. So mode kita adalah 0.8. Awak kena faham apa maksud mode 0.8. Maksudnya ada banyak, okay, soft drink yang mempunyai concentration citric acid 0.8 adalah yang paling banyak sebab ada 3 soft drink. Yang lain semua berbeza-beza. Ada yang 2, ada yang 1.7, ada yang 3.8. Okay, so bila soalan C, dia suruh kita by comparing the mean and the mode. Okay, soalan C, dia suruh kita compare. By comparing the mean and the mode, determine the skewness of the data. So ini adalah measure of skewness. So awak kena ingat dalam measure of skewness kita boleh compare mean, mode dan median. Okay, untuk kita tahu kita punya skewness of the data.
Sorry. Soalan B belum jawab lagi. Soalan B dia suruh comment on the values obtained in A. So dia suruh kita comment values obtained in A. So macam mana awak nak comment? Simple as awak just bagi tahu mean. Okay, mean of the citric acid concentration in various soft drink is 2.1 gram per liter. Purata concentration citric acid dalam soft drink adalah 2.1 gram per liter. Okay, lepas tu boleh bagi tahu ada 3. Okay, there are three soft drinks that have the same concentration of citric acid, which is 0.8. Therefore, 0.8 is the mode of the citric acid concentration. Okay, ada 3 soft drink yang mempunyai concentration citric acid yang sama, iaitu 0.8. So 0.8 adalah mode of the data ataupun mode of the citric acid concentration dalam soft drink, sebab dia paling banyak sekali. Okay, so dia adalah kekerapan. So boleh just comment macam tu, apa yang maklumat yang awak dapat, apa dia mean yang awak dapat, apa dia mode yang awak dapat, just comment. Okay, alright. And then soalan C, dia suruh kita compare the mean and the mode to determine the skewness of the above data. So kalau awak masih ingat, dalam measure of skewness, kita boleh compare, kita boleh just compare the value of mean, mode dan median untuk kita tahu kita punya data ni adalah normally distribute ke, ataupun distribute ke kanan, skewed to the right ke, atau skewed to the left. So macam mana nak compare? Yang pertama, if your mean equal to your median equal to your mode. Kalau value of mean, median dan mode sama, so maksudnya data kita adalah normally distributed. Okay, apa maksud normally distributed? Maksudnya taburan dia adalah normal. Taburan normal maksudnya median duduk kat tengah-tengah, sebelah kiri dan sebelah kanan sama banyak. Okay, normally distributed. Ataupun kalau kita punya mean, okay, lagi besar daripada median, lagi besar daripada mode, okay, data kita adalah skewed to the right. Apa maksud skewed to the right ataupun skewed to the right ni? Kita cakap, kita panggil juga dia sebagai positive skewness. Okay, apa maksud skewed to the right? Kalau kita lukis taburan data kita, banyak data di sebelah kanan. Okay, ni median. So banyak data di sebelah kanan compare kepada data di sebelah kiri. Okay, dan yang ketiga, kalau kita punya value of mean lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada mode, maksudnya data kita adalah skewed to the left. Ataupun kita panggil dia juga sebagai negative skewness. Okay, sorry tulisan saya buruk. Okay, so negative skewness maksudnya taburan data kita lebih di sebelah kiri. Okay, so kita hanya compare value. Sekarang soalan minta kita compare mean dan mode. Sekarang mean awak adalah 2.1. Mode awak adalah 0.8. So mean lagi besar daripada mode. So kalau mean lagi besar daripada mode, skewed to the right ke skewed to the left? To the right. To the right. Okay, so kita tulis since mean is greater than mode, therefore, ini untuk C Untuk B tadi awak just bagi tahu je lah, ni untuk C. Okay, therefore, the data, the distribution of the data is skewed to the right. Ataupun awak boleh tulis the distribution of the data is positively skewed. Ataupun positive skewness. Maksudnya dia adalah skewed to the right. Kenapa dia skewed to the right? Because purata at a mean lagi besar daripada mode. Okay, so soalan D, dia suruh kita calculate the measure of position. Inilah yang saya cakap tadi.
Kalau soalan kata calculate the measure of position, so apa yang awak kena buat adalah awak kena cari value of Q1, Q2 dan Q3. Okay, first quartile, second quartile dan third quartile. So macam mana kita nak cari Q1, Q2 dan Q3 untuk ungroup data? Yang pertama, awak kena susun data awak mengikut ascending order. Ascending order tu maksudnya menaik. So kita ada data, so kita kena susun data kita mengikut susunan daripada kecil ke besar. Okay, so kita kena susun dulu. So kalau awak tengok data awak ni, awak susun, awak akan dapat 0.8 paling kecil, 0.8, 0.8 ada 3. Okay, lepas tu 1.3, 1.5. Awak tengok data awak saya tengok data saya ni. 1.3, 1.5, lepas tu 1.6, lepas tu 1.7, 1.9, 2.0, 2.1, 2.7, 3.8, 3.8, 3.9, 4.5. Betul tak? Ada 14 tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, 14. Okay, so kita dah susun. Untuk kita cari measure of location, untuk kita cari Q1, Q2 dan Q3, kita kena susun dulu data kita mengikut turutan. Ini untuk ungroup data. Mengikut turutan daripada kecil ke besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena cari position. Cari position of Q1, Q2 dan Q3. So macam mana kita nak cari position? Ingat formula yang awak guna ni hanyalah position tau. So nak cari position Q1 adalah bilangan data tambah dengan 1 bahagi dengan 4. Ini cari position Q1. Nak cari position Q2, okay, bilangan data tambah dengan 1 bahagi dengan 2. Ini position Q2. Nak cari position Q3 adalah 3 darab dengan bilangan data tambah 1 bahagi dengan 4. So ini adalah position. So step yang kedua, lepas kita susun, kita kena cari position. So sekarang kita cari position Q1. Data kita ada 14. Okay, so position Q1, saya letak P adalah 14 tambah 1 bahagi dengan 4. Berapa ni? 14 tambah 1 bahagi dengan 4, tolong. Uh, 3.75, madam. 3.75. So apa dia maksud 3.75? Maksudnya awak punya nilai Q1 berada di position 3.75. Apa maksud position 3.75? Maksudnya data yang ke 3.75. Macam mana kita nak tahu data yang ke 3.75? Ini data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga, ni data yang keempat. Data yang ke 3.75 dia duduk dekat sini, di antara data ketiga dan data keempat. Macam mana kita nak cari? Okey, cara dia adalah awak ambil data yang ketiga. Okey, so ni adalah Q1 kita. Data yang ketiga 0.8 tambah dengan 0.75 darab dengan value di antara data yang keempat dan data yang ketiga. Okay, maksudnya di antara data yang keempat dengan data yang ketiga ni nilainya berapa? Awak kena tolak lah. 1.3 tolak 0.8 dapat 0.5. So kita darab dengan 0.75. Ambil yang perpuluhan kat belakang ni. Okay, tambah dengan 0.75 darab dengan value di antara data ke-3 dan data ke-4. Kerana apa? Kerana kita nak cari apa nilai dekat sini. Okay, so 1.3 tolak 0.8 awak dapat 0.5. Okay, so cuba carikan untuk saya 0.8 tambah dengan 0.75 darab 0.5 berapa? Satu 1.175.
1.175. Maksudnya value Q1 awak adalah 1.175. Cuba awak check. Betul tak 1.175 berada di antara data yang ketiga dan data yang keempat? Okay, betul tak 1.175 berada di antara data yang ketiga dan data yang keempat? Betul lah. Sebab data yang ketiga 0.8, data yang keempat 1.3. So 1.175 berada di sinilah di antara. Okay, so itu value dia. Q1 kita adalah 1.175. So apa maksud Q1 ni? So kadang-kadang student dia keliru. Okay, dia keliru yang pertama, dia bagi, bila soalan tanya apa dia Q1, dia bagi yang ni. Yang ini bukan Q1. Yang ini adalah position of Q1. So Q1 adalah based on data. Okay, so sekarang Q1 kita dah cari 1.175. Apa maksud 1.175? So ingat, saya bagi tahu tadi Q1 dia membahagi data kita kepada 25% dan juga 75%. Okay, di sini letaknya Q1. So sekarang bila value kita adalah 1.175, apa yang kita boleh cakap? Apa yang kita boleh komen daripada nilai Q1 ni? Kita boleh cakap 25% daripada 14 soft drink mempunyai citric acid concentration kurang daripada 1.175. So apa? 1.175 ni data awak. Data awak ni apa dia? Citric acid concentration. Okay, so bila kita dapat value of Q1, kita boleh cakap 25% daripada 14 soft drink tadi. Okay, sebab kita ada 14 soft drink. 25% daripada 14 soft drink tadi mempunyai concentration citric acid kurang daripada 1.175, manakala 75% daripada 14 soft drink mempunyai concentration citric acid lebih daripada 1.175. So inilah dia apa yang dipanggil sebagai Q1, measure of position ataupun quartile 1, first quartile. Okay, tengok median pula. So sama juga konsep dia. Okay, bila kita nak cari median, kita guna formula n plus 1 bahagi 2. So n plus 1, 14 bahagi 2. 14 tambah 1 bahagi 2 adalah 7.5. Okay, so 7.5. Apa maksud 7.5? Maksudnya ini position median ataupun position Q2 berada pada data yang ke-7.5. So sekarang kita tak ada data yang ke-7.5, yang kita ada data yang ke-7 iaitu sini. 7.5 dia duduk kat sini. Tengah-tengah di antara data yang ke-7 atau data yang ke-8. So macam mana awak nak cari data yang ke-7.5? Ada dua cara. Cara yang pertama, awak ambil data yang ke-7 tambah dengan data yang ke-8 bahagi dengan 2. Itu cara yang pertama. Ataupun awak ambil data yang ke-7, okay, nak cari Q2, 1.7, awak tambah dengan 0.5, ambil perpuluhan yang belakang ni. Macam tadi kita ambil 0.75, sekarang kita ambil 0.5, darab dengan beza antara data ke-8 dan data ke-7. So beza data ke-8 dan data ke-7 adalah berapa? 1.9 tolak 1.7? 0.2. Okay, so 1.7 tambah dengan 0.5 darab 0.2 sama dengan berapa? Kirakan untuk saya. 1.8. 1.8. 1.8. Okay, 1.8. So maksudnya kita punya median adalah 1.8. Sama je. Kalau awak tambah 1.7 tambah 1.9 awak dapat 3.6. 3.6 bahagi 2, 1.8. So median ataupun quartile, second quartile adalah 1.8. Apa maksud dia? Okay, second quartile dia membahagi data kita kepada 50-50. Okay, so sekarang kita dah dapat. Untuk data kita ni, second quartile kita adalah 1.8. So apa maksud dia? Okay, 50% daripada 14 soft drink mempunyai acid
citric acid concentration less than 1.8. Okay, manakala 50% daripada soft drink lagi mempunyai citric acid concentration more than 1.8. Kalau awak check pun, yang citric acid concentration yang kurang daripada 1.8 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lebih daripada 1.8 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 50-50. Itu maksud dia. So kalau dia suruh kita terangkan, okay, apa yang diberitahu oleh quartile number 2 ataupun median, maksudnya ini kita punya data punya quartile number 2, maksudnya 50% daripada soft drink concentration acid dia less than 1.8 dan another 50% of soft drink concentration citric acid dia more than 1.8. Itu adalah quartile number 2. Okay, so same goes to quartile number 3. The quartile number 3 formula untuk cari position dia adalah Q3, okay, sama dengan 3 darab N plus 1 bahagi dengan 4. So position Q3 ada pada, so position Q3 adalah 3 darab dengan 14 tambah 1 bahagi 4. So kat mana position Q3? Tolong kirakan. 11.25 doktor. Position dia. Ya, betul ke? (15 darab 3 bahagi 4). 11.25. 14 tambah 1 darab 3 bahagi dengan 4. 11.25. Okay, maksudnya dia berada pada data yang ke 11.25. So data yang ke 11, okay, data yang ke 11, ni 8, 9, 10, 11. Okay, ni data yang ke 11. So data yang ke 11.25 dia duduk dekat sini, di antara data yang ke 11 dan data yang ke 12. So macam mana kita nak kira? Kita ambil data yang ke 11, okay, 2.7. Kita tambah dengan ambil yang perpuluhan ni je. 0.25 darab dengan beza data ke-12 dan data ke-11. So 3.8 tolak 2.7 berapa? Satu. So cuba tolong kirakan untuk saya Q3. Hmm, 2.975 doktor. 2.975. 75. Alright. So apa yang diberitahu oleh Q3? So ingat tadi saya bagi tahu Q3 dia duduk dekat sini, dia membahagi data kita kepada 75 di bawah, okay, dan 25 di atas. Okay, so kita punya Q3 sekarang adalah 2.975. So apa yang kita boleh cakap daripada kita punya value of Q3, kita boleh cakap yang 75 of from the 14 soft drink have the concentration of the citric acid less than 2.975, while 25% of the soft drink have the concentration of citric acid more than 2.975. Okay, so itu adalah Q3. So ini adalah Q1, Q2, Q3 ni adalah measure of position. First quartile, Q2 adalah second quartile ataupun median, dan Q3 adalah third quartile. Alright. So itu soalan nombor D. Dan soalan nombor E, dia suruh kita cari interquartile range. So interquartile range ni mudah sahaja. Interquartile range, okay, soalan E dia suruh cari interquartile range. So interquartile range, formulanya adalah Q3 tolak dengan Q1. Ini formula dia. Okay, so kalau dia nak cari interquartile range, kita ambil je Q3 kita, 2.975 tolak dengan Q1 1.175. Okay, so kita akan dapat interquartile range kita adalah 1.8. Okay, so interquartile range kita adalah 1.8. So kalau dia suruh kita cari quartile deviation ke? Kita ingat lah.
Interquartile range, quartile deviation ke yang bahagi dengan 2 tu? Kejap quartile deviation. Quartile deviation Interquartile range Q3 tolak Q1. Quartile deviation. Okay. Kalau dia suruh cari interquartile range Q3 tolak Q1. Kalau dia suruh cari quartile deviation. Tapi quartile deviation ni jarang dia suruh cari. Kalau dia suruh cari quartile deviation, formula dia Q3 tolak Q1 bahagi dengan 2. Dia lebih kurang. Interquartile range dengan quartile deviation. Okay, so kalau dia suruh cari interquartile range sahaja, Q3 tolak Q1, third quartile tolak first quartile. Kalau dia suruh cari quartile deviation, bahagi je dengan 2 value tu. Okay, tapi quartile deviation ni jarang disuruh cari sebab dia tak memberi apa-apa value ataupun memberi apa-apa maksud. Okay, so itu soalan yang pertama. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Ada soalan tak untuk sekarang? Boleh tanya terus kalau tak faham macam mana nak cari Q1, nak cari Q2, Q3 boleh tanya terus direct. Ada apa-apa soalan ke? Sebelum kita move kepada soalan yang kedua. Tak ada, Doktor. Tak ada, Doktor. Tak ada Alright, so kita tengok soalan ni. Dah kenapa pula ni? Kita tengok soalan yang kedua. Sekejap, saya crop. Okay, ni soalan yang kedua. So, soalan yang kedua ni dia kata, the hours spent for watching television in a week by 35 teenagers are shown below. So, data dekat bawah ni adalah data yang berkenaan dengan masa yang diluangkan untuk menonton television oleh 35 orang teenagers, remaja lah. Okay, so 35 orang teenagers ni adalah kita punya elemen lah dalam kita punya study. Kita pergi interview dia ke, buat questionnaire ke, kita tanya dia berapa jam dia spend dalam masa seminggu untuk menonton television, dan ini data yang kita dapat. So sekarang ni data ni mestilah kena ada 35 kerana kita melibatkan 35 orang teenagers. So N kita dekat sini dah 35. Alright. So soalan yang pertama, dia suruh kita draw a stem and leaf plot and comment the shape of the distribution. So untuk kita lukis stem and leaf display, okay, saya bagi tahu untuk kita lukis stem and leaf display, yang pertama kita kena ambil data kita dan simpan satu angka di bahagian belakang. Hanya ada satu angka je, kita nak kena simpan satu angka di bahagian belakang. Tak boleh guna angka bahagian belakang, tak boleh guna. Ni ada satu, okay, ni yang belakang. Yang belakang ni jangan guna. Okay. So kalau yang ada satu ni je kita kena letak depan ni, kita kena letak kosong. Okay, macam ni ada satu kan, depan ni kita kena letak kosong. Kosong, ni pun kosong, ni pun kosong, ni pun kosong. Okay, lepas tu yang ni kita pilih satu nombor di belakang ni, kita kena buang. Bukan buang lah, maksudnya ignore first. Untuk stem and leaf display. Yang mana yang ada satu sahaja kena letak kosong kat depan. Okay, itu step yang pertama untuk stem and leaf display. Step yang kedua, nombor di bahagian depan kita kena susun ikut turutan. So sekarang kalau awak tengok nombor dekat bahagian depan ada kosong, ada satu, ada dua, ada tiga, dan yang paling besar adalah 3. Okay, so kita pun boleh start kita punya stem and leaf display. Kita ada dua bahagian. Okay, kita ada dia punya stem. Okay, stem dia kat sini. Dan leaf dia. Dan leaf ni dia mesti ada satu sahaja nombor. Okay, sekarang stem adalah nombor yang kita tak highlight kat bahagian depan. Awak tengok dia start dengan kosong paling rendah. Dan yang paling tinggi adalah 3. So, 0, 1, 2, 3. Okay. Now, kita kena susun leaf mengikut ascending order daripada kecil ke besar. So, tengok bahagian yang awak highlight untuk kosong. So, untuk kosong,
kita ada this one, kita ada this one, kita ada this one, ada this one, this one, this one, this one and this one. Okey, tulis yang nombor yang di highlight tu mengikut ascending order. So yang paling kecil 3, 3 ada 2, so 3, 3. And then 4, 4 ada 1. Okay, and then 5, 5 ada 1. And then kita ada 6. Kita ada 6 lagi. Kita ada 8. Kita ada 9. Okay, settle untuk kosong. Now untuk 1 pula. Okay, untuk 1 pula. Sekejap Okay. So untuk 1 pula, untuk 1, ini 1, yang 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 ini pun 1, ini 1, 1, 1, 1. Alright. Paling kecil apa? 11. Paling kecil 10. 10 ni. Okay, so kosong. And then 11, 1. And then 12 tak ada, 13. 13 ada 1. 14 ada 1. 15 ada 1. 16 ada 1. 17 ada 1, 2, 3, 4. 17 ada 4. Okay. 18 ada 1, 2. So 18 ada 2, 19 ada 1. Right, so itu untuk 1. Next untuk 2 pula. So 2 ni 2. Ini pun 2. Ini pun 2, ini pun 2, ini pun 2, ini pun 2. And then ini pun 2, ini pun 2, ini pun 2. So dia start dengan 20, ada tak 20? 20 ada 1, ada 2. Ada 3. Okay, so 20 ada 1, 2, 3. 21 ada tak? 1. 22 ada 1, ada 2, ada 3. So 1, 2, 3. 23 ada ke? Tak ada. 24. Tak ada. 25 ada 1. 25 ada 2. Okay. 26. Tak ada. 27 ada 1. 28 ada 1. 29 tak ada. Alright. And then kita cuma tinggal dengan yang 30. So 30 tengok yang mana yang belum tanda. Ada tak 30? Tak ada. 31 ada 1, 2. So 1, 2 dan 36. Alright. So inilah statement display awak. So awak boleh kira lah cukup tak 35 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Cukup. So ini adalah stamp and leaf display. And soalan minta kita comment the shape of distribution. So kalau awak tengok data awak ni kan, awak tengok data awak ni. Okay, awak boleh nampak. Dia skewed to the right ke, dia skewed to the left? Data banyak sebelah kanan ke, data banyak sebelah kiri? Manalah nampak kiri dengan kanan, kan? Kita boleh pusing kan? Kita boleh pusingkan data ni, awak tengok stamp tu awak letak bawah.
Okay, stem tu letak bawah, macam mana saya nak pusing? Saya pusing iPad saya, awak tak nampak pun. Tetap awak nampaknya sama kan. Awak pusing kan? Okay, awak boleh nampak data awak ni belah kanan banyak ke belah kiri yang banyak? Kiri. Belah kiri. Okay, sebabnya kalau awak tengok, kita punya bentuk macam ni. Okay, so kalau awak tengok di sebelah kiri ni lebih banyak berbanding di sebelah kanan. So kita boleh cakap shape of distribution dia skewed to the left. Okay, berdasarkan observation. Kita boleh nampak dia skewed to the left. Ataupun kalau awak tak nak komen macam tu, boleh cakap data yang paling, mode data berapa? Data mana yang paling banyak exist dekat dalam distribution awak. So kita boleh nampak 17 lah. Sebab 17 ada 4. Yang lain tu ada 3, ada yang ada 2, ada yang ada 1. So 17 yang paling banyak. So 17 adalah mode of the data. Data yang paling kerap wujud dekat dalam kita punya data. So boleh komen apa-apa sahaja berdasarkan awak punya pemerhatian. Alright, so soalan B dia suruh calculate the mean and standard deviation for the above data. So again, untuk kita calculate the mean, okay, untuk kita calculate the mean of the data, kita kena, ini adalah ungroup data. Okay, so awak boleh tambah satu-satu dan bahagi dengan 35. Okay, so awak akan dapat mean of the data. Awak boleh tambah semua. Okay, so mean of the data. Selepas awak tambah, awak akan dapat 596 bahagi dengan bilangan data 35. Okay, so awak akan dapat mean dia adalah 17.0286. Alright, so sekarang soalan minta kita cari standard deviation for the above data. So kita kena guna formula. Okay, so untuk mencari standard deviation untuk data, okay, ungroup data formulanya adalah punca kuasa. Okay, 1/n minus 1 ni boleh rujuk dalam nota. Okey, dalam kurungan summation of x square minus dengan summation of x to the power of 2 divide by n. Okey. So, untuk formula standard deviation ni, saya sangat risau pelajar keliru. So, bila soalan minta kita cari standard deviation, apa dia x? X itu adalah data awak. Ni data ni. Data yang awak ada ni. Okay, ni adalah X. So, apa yang dimaksudkan dengan X square adalah setiap data ni awak kena kuasa 2 kan. Okay, so data awak ni adalah X. Ini X, ini pun 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 X. So, dekat dalam formula ni dia ada summation of X square. Apa dia X square? Setiap data ni awak kena kuasa 2 kan. 14 kuasa 2 awak akan dapat 196. 196. 31 kuasa 2 awak akan dapat 961. So it's better for you untuk buat table. Another table. Okay, letak X, lepas tu cari X kuasa 2. Ini untuk kira standard deviation. 11 kuasa 2 awak akan dapat 121. 4 kuasa 2 awak dapat 16. 15 kuasa 2 awak dapat 225. So setiap satu data ni awak kena kuasa 2 kan. Kemudian summation of X square adalah tambah semua sekali. Tambah kuasa 2 yang ni, tambah dengan yang ni, tambah dengan yang ni, tambah yang ni, tambah yang ni. Tambah yang kuasa 2 untuk data yang kedua. Kuasa 2 untuk data kolom yang ketiga. Kuasa 2 untuk data ni, kuasa 2 untuk data ni. Tambah semua sekali. Okay. So nanti awak masukkan saja dekat dalam formula. So saya bagi value. Summation of X kuasa 2 untuk soalan ni awak akan dapat 12240. Okay. Apa pula maksudnya summation of X dalam kurungan dekat luar kurungan kuasa 2? Berbeza Kalau summation of X square dengan summation of X kuasa 2 berbeza. Summation of X square maksudnya X tu data awak tu awak kena kuasa 2 kan dulu baru tambah semua sekali. Tapi kalau kuasa 2 dekat luar,
Maksudnya kita kena tambah X kita baru kuasa 2. Apa maksud tambah X? Ni X tu adalah data awak. So 14 tambah 31 tambah 11 tambah 4 tambah 15 tambah 20 tambah 20 tambah 25 tambah 6 tambah 18. Barulah awak kuasa 2. Tambah semua data baru kuasa 2 kan. Okay, so untuk kes ni awak punya hasil tambah semua data adalah 596. So bila kita masukkan dalam formula, okay, untuk cari standard deviation, okay, punca kuasa 1 bahagi dengan N ini jumlah data, kita ada 35 data minus 1 kurungan, okay, summation of X square yang ni awak boleh cari nanti, 12240 tolak dengan summation of X kuasa 2. So ini summation of X, 596 kuasa 2 bahagi dengan N. N ni bilangan data bahagi dengan 35. Okay, so boleh kira awak akan dapat standard deviation awak adalah 7.8421. Ada soalan tak untuk standard deviation? Boleh faham ke? Macam mana nak guna formula? So far so good, madam. Okay, so far so good. Terima kasih. Okay, kelas. So itu adalah standard deviation. Okay, and then soalan C, dia suruh kita cari model value of the data. Saya dah cakap tadi, model value adalah 17. Kerana kalau awak tengok dalam data ni, 17 come 4 times. Ada 4 orang daripada teenagers ni yang menonton television 17 jam seminggu. So, model value adalah 17. Dia suruh explain its meaning. So, macam mana awak nak explain its meaning? Awak just cakap, okay, 4 teenagers watching television 17 hours per week. Okay, and it is the most highest value that exists in the data. Therefore, 17 hours is the model value. Okay, kerana dalam 35 teenagers, ada 4 teenagers yang menonton TV 17 jam seminggu. So, maksudnya ada paling banyak yang menonton pada jangka masa yang sama adalah 17 jam. Okay, so 17 jam tu adalah model value ataupun mode value of the data. Kekerapan yang paling tinggi. Data yang kerap berlaku. Okay, so itu adalah model value. Alright, kelas. So, kita tengok soalan yang ketiga. Tapi soalan yang ketiga ni pun stem and leaf display dan kuartil. Okay, saya nak cari yang kita nak bincang. So, kita dah bincang kuartil, kita dah bincang stem and leaf display. Kita tengok soalan yang keempat. So, soalan yang ketiga boleh try buat. Benda yang sama kita dah bincang, kuartil, measure opposition dan stem and leaf display. So, tengok soalan yang keempat. Okay. Soalan yang keempat ini, dia kata the following result of Minitab output display the moisture content in percent measurement of 25 wood sample which were determined using gravimetric method. Okay, so dia just bagi tahu data tu mewakili apa. Dia kata data ni mewakili moisture content. Moisture ni kelembapan. Okay, persen kelembapan yang ada dalam sampel kayu, wood sample. Okay, kelembapan yang ada dalam wood sample, okay, yang didapati dengan menggunakan gravimetric method. Tak penting pun, just dia nak bagi tahu je lah. Data ni adalah data yang menunjukkan persen kelembapan dalam kayu. Okay, tapi dia bagi awak, dia tak bagi data. Dia bagi awak mean purata. Dia bagi awak total count, maksudnya N, bilangan data. Dia bagi awak standard deviation of the data. Dia bagi awak the minimum value and also the maximum value. And then dia bagi awak the Q1 and also Q3 and also Q2 which is the median. So ini adalah data-data yang dia bagi kita. Okay, so sekarang ni dia suruh kita construct a box plot representing the above data. Dia suruh kita construct the box and whisker plot. So before
kita nak construct a box and whisker plot, a bit summary ataupun a bit revision on box and whisker plot. Mungkin ada yang belum tengok video semalam, video hari Isnin. So yang belum tengok tu boleh tengok. Mungkin awak tak faham lah sebab awak tak tengok lagi. Okay, so awak boleh tengok. Secara summary-nya, box and whisker plot ni adalah untuk display. Dia adalah display yang boleh membantu kita untuk visualize the distribution of the set of the data. Okay, box and whisker plot ni kalau kita nampak, kalau kita tengok, kita dah boleh tahu dah dia skewed to the right ke, dia skewed to the left. Okay, so box and whisker plot ni dia ada dalam bentuk macam ni. Dia ada kotak, dia ada taring kat kiri, dia ada taring dekat kanan, dan dekat dalam kotak dia ada line tebal. Okay, so dekat belah kiri ini adalah minimum value of the data, which is this one lah. Dekat sebelah kanan ini adalah maximum value of the data, which is this one. Okay, and then the left the left vertical line for the box, this one, is Q1, the first quartile, which is this one. Ini Q1. The right one is Q3, which is this one. And line yang tebal dekat dalam ni adalah Q2 ataupun median. Okay, so berdasarkan kita punya value yang diberikan ni, sebenarnya kita boleh lukis kita punya box and whisker plot. So macam mana nak lukis box and whisker plot? Yang pertama kita kena lukis number line lah. Awak tengok sekarang awak punya minimum value 20, awak punya maximum value 73. So kita boleh lukis number line yang include the minimum and maximum. So kata kalau saya nak lukis number line 10 sampai 80. 10, 20, 30, 40, okay, 50, 60, 70, 80. Okay, number line. And then kita nak lukis box and whisker plot. Yang pertama awak kena lukis dulu this one. Dia punya tanduk kiri dan kanan. So tanda dulu minimum value. Minimum value 20. So minimum value dekat sini. Maximum value 73. So 73 katakanlah dekat sini. Okay. And then kita tandakan Q1. Q1 adalah 36. So 36 dekat sini. So tandakan. Buatkan dia punya left box. Okay, and then Q3 kita adalah 57. So 57 dekat sini. Okay, buatkan the right box. Okay, so boleh lukis the box awak sebab awak dah ada dia punya left and right vertical line. Okay, and then kita naikkan sikit ke atas. Okay, and then kita boleh lukis taring kiri kanan. Okay, and then yang garis tebal tu adalah median. So median adalah 48. So 48 katakan dekat sini. So median dekat sini. Okay, so ini adalah box and whisker plot. Okay, tapi mungkin awak tak nampak, awak nampak macam sama je kiri dan kanan ni sebabnya saya main lukis je. Dia punya pembahagian senggat tu tak sama. So kalau lagi better, kalau kita boleh ukur betul-betul ataupun lukis di atas kertas graf supaya kita nampak yang mana yang pendek, yang mana yang panjang. Okay, so sekarang ni soalan suruh kita comment on the skewness of the distribution. So kalau awak tengok, awak punya median close to Q3. Okay, kalau median close to Q3, sepatutnya awak punya length whisker yang sebelah kiri ni kena lagi panjang daripada length yang sebelah kanan. Kalau median, dia close to Q3, ni Q3, ni Q1 kan.
Okay, kalau median close to Q3, yang sebelah sini kena lagi panjang daripada yang sebelah kanan. Kalau median dia close to Q1, yang sebelah kanan kena lagi panjang daripada sebelah kiri. Okay, itu yang pertama. Yang ini tak nampak sangat sebab kita lukis tak ikut senggat betul-betul. Okay, dan apabila awak nampak median awak ini menghampiri Q3, bermaksud kita punya distribution adalah negative skewness. Kalau median close to Q3, so kita ada negative skewness ataupun skew to the left. Okay, distribution dia. Kalau median close to Q1, okay, maksudnya garisan yang tebal ni dia menghampiri Q1, dia adalah positive skewness ataupun skew to the right. Okay, so bila soalan suruh kita comment on the skewness of the distribution, kita boleh cakap since the median is closer to Q3, therefore the distribution of the data is skewed to the left. Okay, or we have a negative skewness. So itu adalah comment berdasarkan kepada kita punya Bowles and Whisker plot. Ada soalan tak? Tak faham kat mana-mana ke? Boleh Boleh doktor. So, Boleh doktor. Alright. So class, untuk tutorial 2 ni, dia lebih kepada ungroup data. Okay, cuba tengok soalan yang ke 9. Sekejap saya cari yang 9. Stamp and leaf display ni kita dah median mode. Model, measure of central tendency. Okay, tengok soalan yang ke-9. Okay, soalan yang ke-9 ni pun sebenarnya ungroup data. Okay, tapi dia buat dalam bentuk table sebab untuk setiap data tu dia ada frekuensi. Okay, so soalan yang ke-9 ditulis the table below shows the distribution for the member of children registered for a particular factories family day by a total of 150 parents. Okay, so dia menunjukkan distribution untuk children yang didaftarkan untuk family day oleh 150 parents. Maksudnya dia ada 150 parents yang terlibat. Okay, so data ada 150 lah. Maksudnya 150 parents ni dia bagi tahu dia ada berapa orang anak. Dia ada yang tak ada anak, 30 orang tak ada anak. 25 orang ada seorang je anak. 45 orang ada 2 orang anak. 25 orang ada 3 orang anak. 15 orang ada 4 orang anak. Dan 10 orang ada 5 orang anak. Data kita yang mana satu? Data kita adalah bilangan anak, number of children. Iaitu 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. 30, 25, 45, 25, 15, 10 ni hanyalah frekuensi. Okey, sebabnya kalau dia tak buat dalam table, dia akan senaraikan macam ni. 0, 0, 0, 0 sampai 30. Penatlah nak tengok. 1, 1, 1 sampai 25. Sebabnya ada parents yang tak ada anak, parents yang kedua pun tak ada anak, sampai 30 parents yang tak ada anak. Parent yang ada satu anak ada 25. So data tu akan 25 orang yang tulis 1, 1, 1 sampai 25. So dia terlalu banyak kerana dia melibatkan 150 parents. So bila ada data yang macam ni, kita boleh letakkan dia dalam jadual menunjukkan frekuensi, tapi jangan terkeliru yang mana satu data yang sebenar. Kerana variable kita dalam kes ini adalah number of children. Okay, variable kita adalah number of children. Itu data yang kita cari. So datanya adalah 0, 1, 2, 3, 4 and
5. Kosong tak ada anak, 1 ada seorang anak, 2 ada 2 orang anak, 3 ada 3 orang anak, 4 ada 4 orang anak, 5 ada 5 orang anak. Alright? So sekarang soalan minta kita cari mean, mode dan median of the above distribution. So macam mana kita nak cari untuk ungroup data bila dia dah buat macam ni jadual. Okay, so untuk kita cari mean, formula dia adalah, okay, awak tambahkan frekuensi darab dengan data bahagi dengan total frekuensi. Okay, maksudnya untuk data kosong orang anak ni darab dengan 30. Kosong darab dengan 30 frekuensi dia. Tambah dengan data yang kedua 1, frekuensinya 25. Data yang ketiga 2, frekuensinya 45. Darab. Tambah data yang keempat 3, frekuensinya 25. Tambah data yang kelima 4, frekuensinya 15 dan data yang terakhir 5, frekuensinya adalah 10. Awak bahagi dengan berapa total frekuensi? Total frekuensi yang inilah 30 campur 25 campur 45 campur 25 campur 15 campur 10. Iaitu 150. Okay, so awak akan dapat the mean of the data adalah 2. Okay, mean dia adalah 2. Mean adalah 2. Okay, so boleh try untuk cari value. Mean adalah 2, awak akan dapat. Alright, and then dia suruh kita cari mode. Mode ini adalah kekerapan. Kekerapan maksudnya data yang paling banyak berlaku. So, just tengok pada frekuensi lah. Mana data yang frekuensi paling tinggi? Kalau awak tengok dekat sini, data frekuensi paling tinggi adalah 2 kerana ada 45 orang parents yang mempunyai 2 orang anak. Paling ramai. So, dia punya mode, jangan pula awak tulis 45. Ini bukan data, ini frekuensi. Mode adalah 2. Apa maksudnya? Maksudnya, parents yang mempunyai 2 orang anak adalah yang paling ramai. 45 daripada 150 parents. Itu maksud kekerapan. So kalau jadual macam ni, selalu sangat student dia keliru yang mana satu data. Yang mana satu data, yang mana satu frekuensi. So jangan keliru. Okey, 45 tu frekuensi menunjukkan ada 45 orang parents yang ada 2 orang anak. Datanya ada 2. So mode value adalah 2, bukan 45. Faham tak kat situ? Faham doktor? Alright. And then dia suruh kita cari median. Nak cari median value, okay, kita kena tahu dulu position. So nak tahu position, position untuk median adalah n plus 1 divide by 2. So n kita ada 150 tambah dengan 1 bahagi dengan 2. So awak akan dapat positionnya adalah 75.5. Apa maksud position 75.5? Kita kan ada 150 data. Kalau kita susun 150, okay, data kita 150 kita susun. Ini adalah data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Kita susun mengikut turutan. Median value adalah data yang ke-75.5, iaitu di antara data yang ke-75 dan data yang ke-76. Okay, so macam mana kita nak tahu data yang ke-75 dan data yang ke-76 ni dekat mana? Okay kelas, so untuk awak tahu di mana data yang ke-75 dan 76 awak kena tulis ataupun awak kena letak tambah satu lagi kolom iaitu cumulative frequency. Apa dia cumulative frequency? Cumulative frequency adalah frekuensi terkumpul. Okey, yang pertama frekuensi dia 30. Bila yang kedua ni 25 tambah 30, dia jadi 55. Okey, 25 tambah dengan 30. Lepas tu 45 campur dengan frekuensi sebelum 55. So dekat sini cumulative frequency dia adalah 100.
25 tambah dengan 100, 125. 15 campur dengan 125, 140. 10 campur 140, 150. So kalau awak tengok dekat last sekali cumulative frequency adalah total frequency. Maksudnya untuk data di bawah 2 ada 100 data. Untuk data di bawah 3 ada 125 data. Itu masuk cumulative frequency. Sekarang kita nak tengok dekat mana duduknya data yang ke-75 dan 76. Dekat sini adalah data sampai data ke-30 sahaja. Dekat 1 hanya sampai data ke-55. So data ke-75 dan data 76 adalah di sini. Faham tak yang itu? Dia duduk dekat sini, maksudnya datanya adalah berapa datanya? 2, Doktor. 2. Data yang ke-76 pun 2. Okey, data yang ke-75 2, data yang ke-76 pun 2. Macam ni doktor boleh tahu? Okey kelas, data yang ke-56, okey selepas yang ini, data yang ke-56 adalah 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ada 45 data. Starting from data ke-56 sampailah data yang ke-100. Last kali 2 adalah data yang ke-100. So data yang ke-75 dan data yang ke-76 pun adalah 2, dia duduk di antara ni. Okay, so untuk kita mencari median, either awak tambah 22 bahagi 2, 2 tambah 2 bahagi 2, so awak dapatlah median awak sama dengan 2. Okay, ini position Okay, median awak sama dengan 2 ataupun awak guna cara yang kita buat tadi. Data yang ke-75 iaitu 2 tambah dengan 0.5 darab dengan beza 2 data ni, 0. 2 telak 2, 0. Okay, so awak dapatlah median awak sama dengan 2 ataupun Q2. Okay, so ini adalah cara untuk mencari. Dia agak keliru sikit untuk ungroup data yang diletakkan di dalam table macam ni. Okay, tapi dia adalah cara dia. Alright, so next dia kata using the measures of central tendency in A, determine the shape of the distribution. So nak cari shape of distribution, kita hanya perlukan either mean dan mode ataupun mean, mode dan median pun boleh. Okay, so sekarang kita punya mean adalah 2. Kita punya mode pun 2. Kita punya median pun 2. So sekarang mean kita sama dengan mode, sama dengan median. So distribution kita apa kelas? Normal. Normal distribution. So data kita shape of distribution adalah normal distribution kerana mean, mode dan median adalah sama. So dia kata determine the shape of distribution. So the shape of distribution is normal distribution. Okay, so itu adalah cara dia kerana kita compare mean, mode dan median dan kita dah cari mean, mode dan median kita dapat ketiga-tiganya value sama. Maksudnya kita punya distribution adalah normally distributed. Okay, so ini adalah berdasarkan kepada semua maklumat-maklumat yang kita belajar sebelum ni. So untuk tutorial 2 ni dia more kepada ungroup data. Nanti saya cari, saya tak ingat dalam mana saya letak. Saya ingatkan dah masuk dalam ni soalan berkenaan dengan group data. InsyaAllah kita cuba cari masa untuk kita bincang group data pula, sebab group data dia lebih kepada menggunakan formula. Untuk cari mean, mode dan median dia kena guna formula. Compare kepada ungroup data. Ungroup data ni formula lebih mudah, tapi kalau group data formula dia agak sedikit complicated, tapi sebenarnya kalau you understand senang je sebenarnya. Okay, so nanti saya akan cari masa untuk bincang tentang group data, macam mana kita nak kira measure of central tendency, macam mana kita nak kira measure of location dan position, macam mana kita nak kira measure of dispersion dan macam mana kita nak kira measure of skewness. Okay, bila dia melibatkan group data. Ada soalan ke kelas untuk hari ini punya lesson? Tak ada Alright, kalau tak ada, saya rasa itu sahaja untuk kelas kita hari ini. So jangan lupa untuk tanda attendance di YouFuture. So kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan tutorial boleh tanya. Saya akan bagi jawapan untuk the rest yang kita tak bincang dalam kelas hari ini.
Okay, and jangan lupa tentang individual assignment, tapi hold dulu yang soalan nombor 3 tu. Nanti saya check balik, saya tak sempat lagi nak check. Saya rasa ada kesalahan dekat data tu. Okay, so apa-apa saya akan beritahu dalam Telegram. So itu saja kelas untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Recording saya masukkan dalam GC once ready seperti biasa. Okay tu. So Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Terima kasih Terima doktor. kasih doktor. Assalamualaikum. Thank you, madam. Terima kasih doktor. Thank you, madam. Sama. Terima kasih.